Selamat sejahtera, nama saya Li Jianhui, nombor metrik A169551. Ini merupakan nama dan nombor metrik kumpulan kami. Syarikat yang dipilih oleh kumpulan kami adalah IOI Corporation Berhad. Seterusnya, saya akan membentangkan latar belakang syarikat. Industrial Oxygen Incorporated Berhad dinamakan sebagai IOI Corporation Berhad pada Mac 1995. IOI Berhad diperbadankan pada tahun 1969 dan berpusat di Putrajaya, Malaysia. IOI Berhad menjalankan perniagaan peladangan dan perkilangan berasaskan sumber. IOI Berhad menduduki tempat paling tinggi di kalangan pemilik ladang utama. Perniagaan pembuatan berasaskan sumber, kilang penapis, oksyama dan minyak dan lemak khusus. IOI Berhad mempunyai kemudahan pembuatan di Malaysia, Belanda, Amerika Syarikat, Kanada, Jerman dan China. Ia merupakan syarikat peladangan paling bernilai kedua di Malaysia. IOI Berhad merupakan syarikat peladangan terbesar bukan berkaitan kerajaan, non-government link. IOI Berhad mempunyai lebih daripada 100 anak syarikat. Ia dimiliki secara langsung dan tidak langsung. Ia hanya mempunyai 5 buah syarikat persekutu sahaja yang mempunyai kepentingan 25 hingga 40%. Seterusnya, saya akan membentangkan perolehan kepentingan kawalan dalam anak syarikat dan syarikat persekutu. Menurut Seksyen 41 Akta Syarikat 2016, syarikat dianggap sebagai akta syarikat lain jika mengawal keanggotaan lembaga pengarah syarikat, mengawal lebih daripada 50% kuasa mengundi atau memegang lebih daripada 50% modal share dikeluarkan oleh syarikat, tidak termasuk share keutamaan. Syarikat itu adalah suatu subsidiari mana-mana syarikat yang menjadi subsidiari kepada subsidiari yang lain. Menurut MFRS Para 5 hingga 7, syarikat pelabur perlu menentukan sama ada ia adalah syarikat induk kepada syarikat yang dilabur dengan menilai sama ada ia mengawal syarikat yang dilabur itu. Mengawal bermaksud terdedah atau memiliki hak ke atas pulangan berupa dan mempunyai keupayaan untuk mempengaruhi pulangan tersebut melalui kuasanya. Elemen utama dalam kawalan adalah kuasa, terdedah atau hak ke atas pulangan yang berupa, dan keupayaan menggunakan kuasa. Menurut MFRS 3 Para 5, gabungan perniagaan syarikat induk dan anak syarikat diambil kira dengan menggunakan kaedah perolehan iaitu acquisition method. 4 langkah dalam menggunakan kaedah perolehan. 1. Mengenal pasti pemoleh. 2. Mengenal pasti tarikh perolehan. 3. Pengiktirafan aset, liability dan kepentingan bukan kawalan KBK. 4. Mengiktiraf dan mengukur muhibah atau laba dari pembelian diskaun. Menurut MFRS 10 Para 22, KBK telah didedahkan secara berasingan dalam PKKD sebagai sebahagian dari ekuiti, tetapi diasingkan dari ekuiti pemegang saham induk. Ini merupakan senilai subsidiari dan syarikat persekutu IOI Corporation Berhad. Nama saya Chin Mingyuan, nomor batrik A169714. Seterusnya saya akan membentangkan tentang muhibah atas gabungan. Dalam MFRS 3 Para 1 menetapkan prinsip dan keperluan bagaimana pemerolehan yang dalam B mengiktiraf dan mengukur muhibah yang diperolehi dalam kombinasi perniagaan atau keuntungan dari pembelian-belian. Muhibah diiktiraf pada tarikh perolehan dan diukur sebagai A melebihi B di bawah, di mana A ialah agregat yang merangkumi pembayaran dibuat pada nilai saksama, amount KBK dalam entiti yang diperolehi, dan dalam keadaan perolehan berperingkat, nilai saksama kepentingan yang dipegang sebelum ini pada tarikh perolehan berkenaan. Dan B ialah amount bersih aset boleh kena pasti yang diperolehi dan liability yang diambil alih pada nilai saksama pada tarikh perolehan. Dalam laporan kewangan IOI Group Nota 15 Intangible Asset, kita mendapati bahawa pemerolehan mengiktiraf secara berasingan bagi muhibah daripada aset lain.
dan amount muhibah bagi tahun 2020 adalah sebanyak 336.6. Seterusnya saya akan membincangkan tentang rosot nilai muhibah atas gabungan. Rosot nilai adalah kerugian atau pengurangan manfaat ekonomi yang diperolehi dari penggunaan aset. Dan ujian rosot nilai harus dilakukan setiap tahun atau lebih kerap selaras dengan keperluan MFRS 136 Impairment of Assets. Dan tujuan MFRS 136 adalah untuk memastikan aset dibawa dalam penyata kedudukan kewangan pada amount yang mewakili manfaat ekonomi yang akan diperolehi, iaitu tidak melebihi amount boleh pulih. Dalam laporan kewangan nota 15.1 Goodwill, kita mendapati bahawa muhibah diperuntukkan kepada CGU yang dikenal pasti mengikut segmen operasi, dan IOI Group menetapkan bahawa plantation dan resource-based manufacturing adalah segmen operasi syarikat, di mana amount muhibah adalah sebanyak 126.5 bagi plantation dan 210.1 bagi resource-based manufacturing. Dan tiada kemerosotan nilai muhibah dalam tahun semasa di mana impairment loss bagi tahun 2020 dan 2019 adalah sama. Selamat sejahtera, nama saya Layedun. Saya akan meneruskan bahagian kepentingan berkawalan KBK. Apa itu KBK? KBK wujud apabila kepentingan syarikat induk dan anak syarikat kurang daripada 100%. Bagi kepentingan dan anak syarikat yang bukan milik secara langsung atau tidak langsung oleh syarikat induk, contohnya dimiliki oleh pihak luar atau dikenali sebagai KBK, 100% aset bersih anak syarikat akan digabungkan dengan syarikat induk, tetapi akaun KBK akan diwujudkan. Nanti saya akan bincangkan. Menurut MFRS para 19, KBK dinilai sama ada pada nilai saksama atau satu amount berkadaran dengan bahagian KBK dalam aset bersih anak syarikat dengan kena pasti, iaitu recognized at fair value. Seterusnya, menurut MFRS 3 para 22, KBK harus dideda secara berasingan dalam PKKD sebagian daripada equity, tetapi diasing daripada equity pemegang saham induk. Yang ini merupakan pernyataan kedudukan kewangan IOI Corp dan bahagian equity. Didapati bahawa non-controlling interest iaitu KBK adalah 211.1. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar di atas, syarikat IOI Corp mempunyai banyak anak syarikat. Namun, kebanyakan adalah terdiri daripada 100% kepentingan dan bukan KBK. Namun, pemodalan plantation sendirian berhad mempunyai 30% dalam kawalan. Oleh itu, KBK adalah 30%. Setakat saja untuk hari ini, dan saya akan memberikan kepada teammate saya. Terima kasih. Saya Sik Yong Chuan A167905. Saya akan membincangkan tentang urus niaga syarikat induk dengan syarikat subsidiary dan syarikat bersekutu. Mengikut MFRS 10 para B85D telah menunjukkan bahawa sebuah entiti pelaburan juga boleh mengambil bahagian dalam aktiviti pelaburan berkaitan berikut sama ada secara langsung atau melalui subsidiary. Ini merupakan aktiviti pelaburan melalui subsidiary oleh syarikat IOI. MFRS 128 para 6C. Kewujudan pengaruh penting oleh entiti biasanya terbukti dalam satu atau lebih cara. Nota ini menunjukkan transaksi material bagi syarikat IOI dengan Bumi Tama. MFRS 128 para 10 di bawah kaedah equity, pada pengiktirafan awal pelaburan dalam syarikat bersekutu diiktiraf pada kos dan jumlah bawaan adalah meningkat atau menurun untuk mengiktiraf bahagian pelaburan keuntungan atau kerugian daripada penerima pelaburan selepas tarikh pemerolehan. Mengikut MFRS 124 para 18, sekiranya satu entiti telah mempunyai transaksi pihak berkaitan pada tempoh yang diliputi oleh penyata kewangan, ia perlu mendedahkan jenis hubungan pihak berkaitan dan maklumat tentang transaksi dan baki luar biasa. Dalam nota syarikat IOI telah membuat pendedahan tentang amount transaksi. MFRS 124 para 19, pendedahan yang diperlukan oleh para 18 sepatutnya dibuat secara berasingan bagi setiap kategori seperti dalam laporan tahunan syarikat IOI, iaitu berasingan antara syarikat induk, subsidiary dan bersekutu. Seterusnya adalah MFRS 124 para 20, iaitu pengelasan jumlah yang kena dibayar kepada dan boleh diterima daripada pihak berkaitan dalam kategori yang berbeza seperti yang dikehendaki dalam Perenggan 19
adalah lanjutan dari keperluan pendedahan dalam MFRS 101 Pembentangan Penyata Kewangan untuk maklumat yang dikemukakan sama ada dalam Penyata Kedudukan Kewangan ataupun dalam nota. Berdasarkan Penyata Kedudukan Kewangan Syarikat IOI, ia telah kemukakan pengelasan jumlah yang belum diterima daripada pihak berkaitan dalam kategori yang berbeza. Mengikut MFRS 124 Para 21, berikut adalah contoh transaksi yang telah didedahkan jika mereka adalah dengan parti berkaitan, iaitu melakukan pembelian atau jualan barangan yang siap ataupun belum siap. Berdasarkan laporan tahunan, kita boleh lihat syarikat telah membuat pendedahan transaksi dengan parti berkaitan. Ini merupakan urus niaga antara syarikat induk dengan syarikat subsidiari dan syarikat bersekutu. Urus niaga dengan syarikat subsidiari menggunakan MFRS 10 Para B86. Hapus kira penuh dilakukan kerana ia dipandang sebagai satu entiti. Menggabungkan item seperti aset, liability, equity, pendapatan belanja dan aliran tunai syarikat induk dengan anak syarikat. Hapus kira nilai bawaan pelaburan syarikat induk dengan anak syarikat dan bahagian equity syarikat induk dalam anak syarikat. C adalah baki urus niaga, pendapatan dan belanja antara syarikat perlulah dihapus sepenuhnya. Bagi urus niaga dengan syarikat bersekutu pula, MFRS 128 Para 22. Hapus kira terhad kepada kepentingan induk dalam syarikat bersekutu. Lain-lain baki antara syarikat tidak dihapuskan kerana butiran Penyata Kedudukan Kewangan Syarikat Bersekutu tidak digabungkan. Ia ditunjukkan sebagai item berasingan dalam penyata kewangan. Ini merupakan penyata untung rugi kumpulan bagi syarikat IOI dan menunjukkan bahawa item bagi syarikat bersekutu telah diasingkan dengan item-item lain. Dan ini pula merupakan penyata kedudukan kewangan syarikat IOI dan menunjukkan item syarikat bersekutu telah diasingkan.